Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita dalam PDPR Sains tahun 6 berdalam tajuk mikroorganisma bersama Cikgu Azlina. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan PDPR pada hari ini, Cikgu tunjukkan kepada murid-murid standard kandungan pada hari ini, iaitu 3.1 mikroorganisma ialah benda hidup, dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah pada 3.1.2, menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yeast, kulapuk dan paramecium. Mari kita pergi ke slide seterusnya. Skop pembelajaran pada hari ini ialah kita akan melihat beberapa uji kaji yang membuktikan proses hidup mikroorganisma. Kemudian, faktor pertumbuhan mikrob. Yang ketiga, kebaikan mikroorganisma. Dan yang terakhir, kesan buruk mikroorganisma. Oleh kerana mikroorganisma adalah benda hidup, maka ia menjalani proses hidup iaitu bertumbuh, bernafas dan bergerak. Baiklah murid-murid, kita akan lihat kepada uji kaji yang membuktikan ketiga-tiga ciri ini benar pada mikroorganisma. Jom. Mari kita lihat eksperimen yang pertama, iaitu mengkaji proses hidup mikroorganisma bernafas. Sebagai contoh, apabila digaulkan tepung bersama air suam, yeast dan gula, dibiarkan selama 30 minit, tepung akan mula kembang. Ini adalah kerana yeast bernafas dan menghasilkan karbon dioksida dan tepung mengembang dengan kehadiran gas. Perhatikan raja di sebelah. Tepung bercampur yeast, air suam dan gula pada awal uji kaji. Kecil sahaja saiznya. Kemudian, perhatikan gambar di bawah, iaitu setelah dibiarkan selama 30 minit, tepung mula mengembang. Ini menunjukkan terdapat gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam dough tersebut. Mari kita lihat eksperimen yang kedua, iaitu mengkaji proses hidup mikroorganisma bertumbuh. Mikroorganisma membesar. Sebagai contoh, apabila air direnjiskan pada roti dan roti disimpan selama beberapa hari di dalam beg, didapati setelah 3 hari, tompok-tompok hitam mula kelihatan di atas roti. Jika kamu biarkan seminggu, tompok hitam ini akan semakin membesar dan banyak sehingga memenuhi roti. Ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh, iaitu pertambahan mikroorganisma seiring dengan pertambahan hari. Hari pertama tiada kelihatan tompok hitam. Perhatikan gambar. Hari ketiga terdapat kehadiran tompok hitam. Dan selepas seminggu, tompok hitam semakin besar dan semakin banyak. Ini menunjukkan mikroorganisma bertumbuh. Mari kita lihat eksperimen yang ketiga, iaitu mengkaji proses hidup mikroorganisma bergerak. Untuk mengetahuinya, kamu ambil beberapa sampel air, kemudian perhatikan menggunakan mikroskop. Akan kelihatan mikroorganisma bergerak. Baiklah murid-murid, agak-agak kamu apakah mikroorganisma tersebut? Ingat lagi pelajaran kita pada hari Ahad, iaitu mikroorganisma yang bergerak di dalam air ialah protozoa. Mungkin dia paramecium ataupun ameba. Tajuk pembelajaran seterusnya ialah pertumbuhan mikrob. Apakah faktor pertumbuhan mikrob? Faktor pertumbuhan mikrob ada 5, iaitu kehadiran air, kehadiran udara, suhu yang sesuai, keasidan yang sesuai dan juga nutrien. Mari kita bincangkan satu persatu. Yang pertama ialah kehadiran air. Kehadiran air sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma tidak boleh hidup di dalam keadaan yang kering. Faktor yang kedua ialah kehadiran udara. Kehadiran udara sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Faktor yang ketiga ialah suhu. Suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 30 darjah Celsius kerana suhu ini sangat sesuai untuk tindak balas enzim.
mikroorganisma tidak aktif pada suhu rendah kerana kadar aktiviti sel sangat perlahan. Mengapa mikroorganisma akan mati dengan suhu tinggi? Ini kerana pada suhu tinggi, enzim ternyak asli. Faktor yang keempat ialah keasidan yang sesuai. Tahap keasidan seperti cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tahukah murid-murid, mikroorganisma sangat aktif pada pH 7 iaitu pH neutral. pH terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh membunuh mikroorganisma. Dan faktor yang terakhir ialah nutrien. Nutrien sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Apa itu nutrien? Nutrien adalah seperti kanji, asid amino, lemak dan glukosa. Ia memberikan tenaga kepada mikroorganisma untuk pertumbuhan. Baiklah murid-murid, marilah kita melihat kebaikan mikroorganisma. Lihat paparan yang disediakan oleh cikgu. Yang pertama, kebaikan mikroorganisma ialah dalam pembuatan makanan. Makanan dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma iaitu keju, yogurt, tempe, tapai dan roti. Seperti roti, apakah mikroorganisma yang kita gunakan? Kita gunakan yeast. Yang kedua ialah penghasilan antibiotik dan vaksin. Apakah mikroorganisma yang terlibat? Mikroorganisma yang terlibat ialah fungi. Dan yang ketiga, penguraian bahan organik. Perebutan tinja ayam, lembu untuk menghasilkan baja dan juga merawat sisa kumbahan. Apakah mikroorganisma yang digunakan? Mikroorganisma yang digunakan ialah fungi dan bakteria. Jadi, kita jangan fikir bahawa mikroorganisma itu hanya mendatangkan keburukan, tetapi mikroorganisma juga dapat mendatangkan kebaikan. Itulah contoh-contoh kebaikan yang dapat diberi oleh mikroorganisma. Berikut adalah contoh-contoh kesan buruk mikroorganisma. Yang pertama, mikroorganisma boleh merosakkan makanan. Yang kedua, menyebabkan penyakit kepada manusia seperti konjungtivitis. Konjungtivitis ialah penyakit mata. Yang kedua, kurap, malaria dan tuberkulosis. Tuberkulosis ialah penyakit batuk kering. Okey, yang ketiga, mikroorganisma boleh menyebabkan kerosakan gigi. Dan yang keempat, mikroorganisma boleh menyebabkan keracunan makanan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Terdapat banyak penyakit yang dibawa oleh virus. Contohnya ialah selsema dan influenza, demam denggi, campak, hepatitis A atau B dan juga AIDS. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu penyakit selsema dan influenza. Pesakit akan menunjukkan simptom seperti hidung hingus, hidung berair atau yang lebih tinggi kesannya, demam, sakit kepala, sakit badan, sakit tekak, batuk. Bagaimana mikroorganisma pergi ke badan pesakit? Pemindahan berlaku melalui udara. Mari kita lihat contoh penyakit yang disebabkan oleh fungi. Perhatikan jadual berikut. Saya ambil contoh penyakit kurap. Penyakit kurap, simptom-simptom dia ialah seperti kulit menjadi merah dan gatal, kulit kepala yang dijangkiti menyebabkan keguguran rambut. Bagaimana kaedah jangkitan ini berlaku? Kaedah jangkitan ini berlaku disebabkan oleh sentuhan. Cuba kita lihat penyakit panau. Penyakit panau juga berlaku disebabkan oleh sentuhan. Murid-murid semua, berikut adalah langkah pencegahan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Contohnya seperti cuci tangan sebelum makan dan selepas ketandas. Yang kedua, kuarantin pesakit yang menghidap penyakit berjangkit. Kuarantin bermaksud asingkan pesakit tersebut. Yang ketiga, penyediaan makanan yang bersih. Yang keempat, tidak berkongsi barang peribadi. Contoh barang peribadi seperti berus gigi, tuala mandi dan pakaian. Dan yang kelima, memasak atau menjerang air minuman. Mengapa kita perlu memasak air minuman?
Ini kerana mikroorganisma akan mati pada suhu yang tinggi. Baiklah murid-murid, ini adalah slide yang terakhir. Amalan harian untuk mencegah jangkitan penyakit berjangkit. Bagaimana kamu mempraktikan amalan untuk mencegah penyakit berjangkit? Baiklah, bantu rakan kamu untuk mempraktikan amalan harian yang sihat untuk kesihatan dirinya supaya dapat mencegah penyakit berjangkit. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu mencuci tangan. Elakkan makanan terdedah dan dihinggapi lalat. Yang seterusnya ialah tutup makanan. Kemudian, mandi menggunakan sabun atau antiseptik. Seterusnya, menutup hidung dan mulut, iaitu dengan memakai mask atau pelitup muka. Yang terakhir, cuba mengelak daripada mendekati pesakit yang dihinggapi penyakit berjangkit. Kuman mudah merebak di tempat-tempat kotor. Jadi, kita mestilah selalu mencuci tangan dan menjaga persekitaran supaya bersih dan boleh mengelakkan diri daripada penyakit berjangkit. Semua amalan tersebut mestilah kita lakukan dalam kehidupan kita. Amalan harian yang sihat ini dapat menjamin kesihatan diri dan mencegah kita daripada dijangkiti penyakit berjangkit.